ikut. Kalau kita ambil wudu, kita masuk dalam masjid, orang dah azan, kita boleh kembarkan tiga dalam satu. Solat wudu, solat tahiyatul masjid, semuanya duduk di bawah solat qabliyah. Tak payah salat dua kali, tak payah tiga kali. Allahu Akbar, wudu dulu. Allahu Akbar pula tahiyatul masjid. Allahu Akbar qabliyah. Satu je salat qabliyah. Yang lain-lain itu masuk dan di bawah sunnah. Alhamdulillah dalam amalan-amalan kita ada yang 2 in 1, 3 in 1 boleh masuk dalam. Ada yang tak boleh masuk, itu berbeza. Jadi alhamdulillah tidak jadi masalah. Contohnya kalau kita ambil sunnah wudu, kita masuk belum azan lagi, kita boleh salat 2 rakaat mana wudu dengan tahiyatul masjid itu dia terjadi sekali. Dia salat wudu. Tahiyatul masjid ni iaitulah satu solat khas bila kita masuk tidak ada salat. Itu maksudnya. Contohnya lepas sah kita masuk tanpa wudu, tidak kerana wudu apa. Maka larangan waktu solat berlaku. Jadi nak salat juga macam mana? Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ini salat yang menyelesaikan banyak masalah. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya tentang tidur tak tetap punggung. Sebab semain jemaah waktu khutbah biasanya memang ramai yang tidur waktu duduk. So macam mana dikatakan sebagai tidur tak tetap punggung? Baik. Cerita dalam bab tidur yang tak tetap punggung tadi kan. Cantiklah soalan kita tu. Tidur yang kita bergerak jatuh. Tak, mana kalau kita duduk atas kursi ni? Biasa mengikut pengalaman masing-masing. Nak keluar angin berkentut ni mesti terangkat dia punya punggung lah. Jadi kalau kita tetap je di atas kereta, di atas kursi, tetap ini kita tak akan keluar. Itu dia panggil duduk yang tetap, punggung yang tetap. Atas kursi, atas lantai, macam atas lantai kita sambil khutbah. Tempat yang paling masyhur sekali, yang paling syok sekali tidur waktu khutbah kan. Sebab setengah-setengah khutbah pun dia macam mana, kita tak ada nyaran khatib. Dia berhenti juga, kadang-kadang sendu sangat baca, orang pun boleh tidur sekali dia kan. Macam di dalam kita hebat-hebat lagu insya-Allah kan. Jadi tidur macam tu tak. Sebab sahabat-sahabat ketika menunggu Nabi SAW keluar daripada rumah dia, waktu tu ada tetamu, Nabi bercakap panjang sampai setengah malam. Sahabat tertidur lagi. Sampai dia kata nyangkut kami duduk dekat dada. Itu menunjukkan dia tidur. Tak apa. Tapi kalau tidur terlentang, itu batal. Kalau tidur tengah salat, ulama mengatakan kalau tidur tengah rukuk atau sujud ada batal. Baik, kita tertinggal satu lagi tadi, iaitu tentang cara basuh kaki yang sempurna. Jadi kaki ni kita ingat baik-baik. Cara basuh kaki ni cara dia. Dia tunjuk. Kalau kaki kita ni kaki kanan, kita kena gosok kaki kiri, tangan kiri. Ambil tangan kiri gosok. Sebab apa? Kita nak pastikan yang kita tengok di bawah kaki kita tu memang tak ada apa-apa. Tak ada gam, tak ada plaster, tak ada salting, tak ada kotoran. Sebabnya lepas salat, lepas wudu kita akan berjalan. Jadi kita naknya kaki ni dibasuh biar betul-betul. Sebab itulah saya kata tadi, tempat duduk yang disediakan untuk berwudu itu memang cantik. Cuma kita salah guna itu cerita lain lah. Jadi kita sapu kaki kita, gosok kaki biar sempurna. Kaki kanan dengan kaki kanan kiri dia masuk itu. Kaki kiri naik kanan. Kalau nak dua-dua pun tidak jadi masalah. Tapi itu yang dibawa oleh para ulama menarik kita sebab silang itu. Yang pentingnya tumit bubu lari itu masuk dalam kira-kira itu. Kalau wudu dengan air dari bekas kecil, timbul isu tak air mustahmal. Air mustahmal ini kita bahas panjang hal itu, iaitulah tentang air yang digunakan kali pertama untuk wudu. Ada atau tidak air mustahmal? Yang ini kena bahas panjang dalam siri kita, dalam kitab kita yang akan kita mulakan ini. Mungkin ada bincang panjang tentang hukum air. Biasa kita mazhab Syafi'i ini ada air mustahmal. Air mustahmal itu air yang digunakan untuk mengangkat hadas sekali pertama.
Ini maaf panjang, cuma saya suka dalam isu air ini, suka bawa pandangan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan pandangan Imam Malik yang mengatakan air itu najis dengan tahir saja. Yang musta'mal itu oleh kerana dia tidak nampak apa-apa, maka digunakan. Tapi perbahasan ini perlu kepada pendetailan lebih lagi pada itu. Jika ada banyak masa sebelum salat fardu, perlu ke salat wudu sebelum tahiyatul masjid dan diasingkan dengan qada salat qabliyah. Jawabnya salat qabliyah itu bila masuk waktu itu salat qabliyah. Salat wudu ini waktunya tidak ada waktu. Contohnya kita wudu kat rumah kita malam, ambil wudu, nak salat apa ketika itu? Tak ada kaitan dengan apa-apa salat, la qabliyah wala ba'diyah. Maka kita salat wudu pada waktu itu. Jadi biar ada salat. Manakala kita ambil wudu, kita nak salat witir, teruskan witir, tak payah wudu lagi. Dia akan masuk di bawah kategori salat. Yang pentingnya ada salat pada amalan tersebut. Baik, kita suami sentuh isteri tanpa syahwat. Tadi saya dah sebutkan tak batal wudu mengikut 3 pandangan mazhab Islam. Ahlussunnah ini yang mengatakan tidak batal wudu. Penjelasan secara panjang, masa kita sangat terhad. Para jemaah boleh tengok dalam rakaman yang saya dapat. Tajuk dia hukum menyentuh perempuan dalam bab wudu, batal wudu sentuh perempuan. Dalam video Al-Anas itu sudah ada penjelasan itu dengan dalil-dalilnya dan dengan perbahasan para ulama. Baik, kita pergi ke soalan. Apakah perlu seorang laki-laki salat jemaah di masjid atau boleh salat jemaah dengan isteri di rumah saja? Jawabnya orang laki-laki kena salat jemaah di masjid. Itu soalan. Banyak kali ada soalan. Jelas. Baik. Timbul soalan. Dalam soalan. Timbul soalan. Habis isteri saya tak mau salat jemaah dah. Itu soalan. Jawabnya 2 keadaan untuk menyelesaikan isu. Keadaan yang pertama, tuan bawa isteri ke masjid. Sah tak sama-sama? Oh, tak boleh pergi, anak kecil, bibi tak ada, buat bising ke masjid. Baik. Penyelesaian yang kedua, iaitulah kita salat berjamaah di masjid, kemudian kita balik ke rumah, salat dengan isteri. Tak jadi masalah. Tadi kita jadi makmum, kan? Balik rumah kita jadi imam pula. Tak boleh. Balik rumah jadi imam. Boleh boleh. Jadi ini penyelesaian yang terbaik. Mana kita dapat salat rumah di masjid, tunjuk muka kita di masjid kepada masyarakat, bahawa aku bukan seorang yang cuai, bukan seorang yang abaikan tanggungjawab. Maka kita balik ke rumah pula, kita salat. Sahabat-sahabat ada yang buat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka salat berjamaah dengan Rasulullah, kemudian dia balik kampung dia jadi imam pula. Sebab dia tak nak miss salat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah aurat ketika salat. Selesai salat Jumaat, saya terperasan seluar saya koyok di bahagian bawah. Pakai luar lagi. Koyok tersebut kira-kira 2 inci dan nampak sedikit kulit. Ada kesal salat Jumaat saya. Kalau ikut dalam mereka kita Syafi'i ini, maka dia kena ulang balik salat zuhur pada waktu itu. Sebab dia tak tahu. Tapi dalam mazhab lain, cerita kasut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, kalau waktu dia salat dia tak tahu ada najis ke, ada benda yang tak cukup syarat tadi, dia tidak tahu. Dan lepas salat baru dia tahu, maka dia tak perlu ulang balik. Maka kita kata pandangan mazhab Syafi'i ahwat, lebih berhati-hati untuk ibadah. Jadi ketika itu kita ulang balik salat kita, salat zuhur Jumaat tak ada seorang. Oleh kata saya tertinggal Jumaat tadi, saya ulang balik Jumaat seorang tak. Tak boleh baca tu apa. Jadi dia kena salat zuhur. Apakah amalan-amalan yang patut dilakukan sepanjang Rajab dan Syaban nanti kita tangguhkan di akhir perbincangannya. Baik, para jemaah sekalian, kita berpindah kepada tajuk yang kedua dalam ulang kaji kita ni, iaitulah dalam bab salat.
Kita belajar awal kitab kita dulu. Salat itu dengan makna ad-doa. As-salat dengan makna ad-doa. Salat doa. Apa sebab salat itu jadi doa? Hari ini sampai-sampai kita belajar. Ya. Takkan belajar sampai polisi ni tak ingat dah. Kata bukan masalah tak ingat, sebab terlalu lama. Apa makna salat? Salat di mana dulu? Boleh jawab? Kita dah jawab. Doa itu dua kategori. Doa ada dua kategori. Yang pertama dia panggil doa al-ibadah. Doa dengan mana? Ibadah, semua itu doa. Sebab bila kita salat, kita nak apa? Kalau kita salat, kita nak apa? Nak keampunan Allah. Lagi? Nak kerajaan Allah. Nak Allah Ta'ala bagi rahmat kepada kita. Itu doa. Kita mengharapkan Allah Ta'ala beri semua. Daripada awal salat sampai ke akhir. Satu lagi salat dengan makna doa permintaan. Kerana itu Allah sebut dalam Al-Fatihah, qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain. Qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku dah bagi salat itu di antara aku dengan hamba aku dua bagi. Bila kita kata alhamdulillahirabbil alamin, Allah kata hamidani 'abdi, hamba aku pujian. Ar-Rahmanir Rahim, majjadani 'abdi, hamba aku telah membesarkan aku, sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah ya Allah, Engkau saja yang kami minta pertolongan. Ketika itu Allah kata hadza wa li hadza li 'abdi wa li 'abdi masal. Lepas pada ni hak hamba aku bagi mereka apa yang mereka nak, kita berdoa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, sampai akhir. Itu doa. Doa kan tidak? Ihdinas siratal mustaqim. Dan banyak lagi dalam doa kita, Rabbighfirli. Maka salat itu sendiri adalah merupakan doa. Doa itu terbagi dalam dua kategori. Satu dia panggil doa masalah, satu lagi dia panggil doa al-ibadah. Jadi tak bolehlah kalau kita kata salat itu doa. Yang penting yang kita nak kata di sini, iaitulah salat ini suatu ibadah yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Baik, kita pergi kepada sifat salat. Sifat salat yang kita dah belajar di dalam kitab kita Munyatul Musalli dibahagikan kepada 4 perkara. Yang pertama syarat sah salat. Nak salat apa syarat sah? Yang kedua rukun salat. Yang ketiga sunat ab'ad dan yang keempat sunat hay'ah. Sebut betul-betul. Cuba kata sunat ab'ad. Apa dia ab'ad? Sunat apa? Mana sebahagian daripada salat. Sunat ab'ad ini bagi kita sunat. Mazhab Syafi'i sunat. Kalau mazhab Hanbali dia kata wajib. Bagi dia wajib, kita pakai sunat. Hak wajib ni, hak sunat ab'ad ini, iaitulah amalan kalau kita tertinggal, kita disunatkan sujud sahwi. Itu makna sunat ab'ad. Kalau tertinggal, kita disunatkan sujud sahwi. Sujud sahwi kita belajar kan baru ni dalam Al-Bahjatul Mardiyah tu, ya. Dalam bab masbuk muafiq, imam tertinggal, makmum tertinggal daripada imam tu. Kemudian dia ada perkara yang membatalkan salat. Jadi kita tengok setakat mana yang kita sempat. Syarat sah salat ini, yang pertama mengetahui masuk waktu dengan yakin. Jadi kalau kita salat masuk dah waktu, tak tahu, salat tak sah. Menghadap ke arah kiblat, menutup aurat, mengetahui kaifiyat salat, suci daripada hadas kecil dan besar. Ini dia panggil suci daripada najis, tidak bercakap dengan sengaja, tidak melebihkan rukun fi'li. Rukun fi'li ini rukun amal perbuatan. Dalam salat kita ada 2 rukun. Satu yang panggil rukun qauli, yang kedua rukun fi'li. Rukun qauli iaitulah rukun perbuatan. Rukun sujud itu rukun fi'li. Baca Fatihah itu rukun qauli, rukun perkataan, bacaan. Dan tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa seperti makan dan minum. Dia main apa ni? Kalau buat puasa nanti jangan buat benda yang membatalkan salat.
perkara. Baik. Kita nak lalu sekarang. Rukun salat ada 13 perkara. Yang pertama niat salat. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga qiyam, membaca al-Fatihah pada setiap rakaat. Rukuk, i'tidal, sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud, membaca tasyahud akhir, membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tasyahud akhir, duduk bagi tasyahud, memberi salam yang pertama, yang ke-13 tertib. Ini sifat cara umum salat yang telah kita baca berdasarkan hadis yang bagi hadis al-musib salat. Seorang makcik yang tak pandai salat. Nasib baik dia tak pandai. Kalau dia pandai tak dapat ilmu kita. Al-musib dia main ke masjid. Dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata dia masuk dalam masjid, dia terus pergi salat. Nabi ada. Lepas salat dia pergi salam Nabi, ya Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi kata wa alaikassalam, irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Balik salat. Mau belum salat lagi. Allahu akbar. Taatnya orang zaman itu tuan-tuan. Pergi salat. Sudah salat kali kedua mari jumpa lagi, Nabi kata irji' fa salli. Pergi salat. Mau belum salat lagi. Pergi pula. Riwayatkan sampai 3 kali. Kalau tempat kita ini tegur sekali lagi sama kita pula. Ustaz apa ni? Ingat dia mana saya salah. Ingat sekali ustaz dia sama. Kata apa sama kita gitu kan. Jadi dia ni dia tahu dia salah, maka dia kata ya Rasulullah, kalau saya pergi lagi pun saya tak pandai salah. Tu yang saya pandai, alimni, ajar saya. Maka Nabi kita ajar sifat salah ini yang disebut dalam kitab kita ya. Mari kena cari dia dalam. Boleh download dalam internet dia. Salat 13 perkara itu macam-macam. Jadi kita nak ambil satu-satu. Yang saya nak ajar ini bukan nak ajar salat dah. Kita dah belajar ajar. Yang kita nak dari sudut amali, dari sudut praktikal. Tadi kita nak duduk siap kan? Duduk sudah siap. Yang pertama sekali kita nak tengok tutup aurat. Lepas itu pakaian yang tutup aurat. Pakaian ini yang agak sukar kita ini. Kerana muslimah kita ni pakai baju tapi tak tutup aurat, yang menyebabkan mereka tak boleh salat dengan baju mereka. Dia terpaksa kena salat bawa kain telekung. Kain telekung barulah boleh salat. Ini pakaian wanita muslimah. Mudah ya cara dia. Lama ada dia pakai macam ni. Mana rasmi negara Malaysia. Dia ini agak kandas, tapi cukup. Cara dia cukup. Nah, dipakai wanita, dia boleh salat. Jadi kalau kita nak pakai berpakaian, dia panggil dulu sepatu syariat ini lebih ringkas. Sama ada macam ni, boleh pakai. Jadi kalau kita pakai pakaian lebih syariat, tak payahlah kita bawa kain telekung lagi jalan. Satu beg boleh rehatkan. Nah, tapi tak percaya kita ni, dia tak sanggup pakai pakaian ni. Kalau pergi dekat surau ataupun dia akan pakai juga kain telekung walaupun dah busuk. Apa banyak hari termasuk. Sedangkan baju kita ni memang kita confirm kita punya bersih, tapi tak berani pakai. Sebab apa? Sebab kita tak yakin kita sendiri, tak yakin yang pakaian yang kita ada. Cukup. Yang penting aurat wanita ini, iaitulah yang kita boleh buka dia dengan tangan. Boleh macam tu. Walaupun kita tak biasa buat, kena biasa. Jadi kita nak setakat ni. Pergelangan tangan buka. Untuk menyelamatkan keadaan, orang perempuan pakai setongan. Kena ada setongan kan? Pakai setongan itu lebih. Mana kalau kita bergerak ke Facebook pun tak terangkat je. Kalau mungkin kalau dengan baju mungkin turun sini, glosor turun bawah, jadi kita nak susah. Maka kita lekatkan. Ini pakaian muslimah yang disyorkan supaya kita mudah nampak kita. Yang muslim ini tengok banyak pakaian yang lain. Di Arab semua boleh pakai, ini jangan pakai. Ini boleh wujud untuk orang tak ada pakaian. Sebab tu dia dalam kitab mereka kata aurat orang laki-laki dalam solat dia antara pusat dengan lutut. Betul. Tapi orang kalau pakai macam ni di masjid agak-agak imam akan takbir kata. Tak akan takbir. Dia kata ini bahaya, panggil boleh tu. Ada masalah kata saya.
tentang sangatlah. 4 orang yang Nabi bicara kali. Nabi tanya khusus. Kemudian betul ke soft. Soft hari ini bermasalah. Soft hari ini bermasalah dalam masalah kita ini. Sebab masing-masing terjaga diri. Jadi kalau soft betul, kita boleh tarik ke depan. Tengok gambar. Kalau imam kat sini, permulaan soft yang baru mesti mula di sini, belakang imam. Jangan duduk di sini cari dia. Kita ni cari dia sini dia. Naknya imam, dia ni pun tak gambar dia tak. Patut dia tak imam tengah-tengah. Tak apalah, yang penting ni. Ini kalau 2 orang laki-laki 2 orang, wanita seorang. Susunan tu nampak kan? Nah ini kalau wanita sama wanita, ini salah sebab dia ikut jalan. Sepatutnya kena dekat kaki tu belakang, baru betul. Ini dia panggil solat PIB tempat kita hari ini bermasalah. Dia ikut jalan dia. Ini kesilapan yang sangat ketara di masjid-masjid kita. Macam-macam kita ni dia tak. Kalau orang kita atas jalan dia malu. Jalan beri kat muka. Lain macam dia tengok orang. Ini kalau wanita semua jadi imam, dia tengah-tengah. Ni, yang ada tanda ni makcik imam. Mak imam kat sini. Dia duduk satu line. Kali yang bawah ni dia. Ini semayang berjemaah orang yang tak ada pakaian. Laki-laki tak ada pakaian, maka dia kena imam dia duduk tengah-tengah. Tak payah duduk kat depan, nampak kat orang. Baik, kita pergi terus ke apa ni? Contoh, maka bila kita nak salat, kita kena mulakan dengan niat. Panjanglah kita bahas dalam kitab kita Niyatul Musalli. Niat itu mana? Dalam hati. Niat dalam hati. Format dia ni panjang. Sholli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Macam mana nak masuk, nak connect dalam hati dalam takbir panjang. Maka dalam kitab kita kata tidak syarat semua ini dimasukkan. Ia nak qasak ta'ayyun. Aku solat tu habis itu. Masuk ke hati, aku solat tu. Allahu Akbar, niat di hati itu aku solat zuhur, asar. Jadi niat ini nak serentak dengan takbiratul ihram. Niat kena serentak dengan takbiratul ihram, jangan ditangguh-tangguhkan. Cara takbiratul ihram ni, nak akad takbir kita ni macam mana cara? Ada 3 cara. Yang pertama, toleh tangan kita. Tengok tangan mesti kita buka. Hari ni kita angkat takbir macam mana? Gini ke gini? Kalau gini main karate. Main karate. Nak dia buka tangan. Dalam kitab kita fiqh. Kitab fiqh Syafi'i pun yang diajar gini. Ingat tak waktu kita iqra dekat pejabat apa? Macam mana kita iqra? Gini ke gini? Iqra tu belajar. Aku hari ini iqra. Allahu Akbar. Kita mengiqrarkan yang Maha Agung, Maha Besar Allah Azza wa Jalla. Dia lain kecil. Lepas tu kena gini. Ni kena buat kena biasa. Balik rumah ni berlatih. Buat berlatih dia macam ni. Allahu Akbar. Tengok. Yang pertama dia pakai aras bahu. Dekat bahu. Bahu ke mana? Gini kan. Itu paras bahu. Yang kedua cakap telinga. Allahu Akbar. Yang ketiga ni yang paling tinggi sekali telinga atas. Itu yang paling tinggi. Kita buat Allahu Akbar 2, 3. Ini orang standar. Orang yang tak ada. Ada semua orang sama kita. Takkan. Itu dia saja yang ada. Kita tengok nak angkat takbir pula 3 cara angkat takbir. Ini paras. Paling bawah takkan. Ni. Balik berlatih kan. Nak suruh orang tengok payah
Cermin tengok. Cermin dia mana ada kita belajar. Sebab kita dah lama dah ikut kita tahu. Jadi hari ni kena format kita kena berlatih mengikut ilmu yang kita belajar. Yang pertama sekali ni jarang nak jadi ni. Saya banyak dah ikut kursus. Bila mari kat depan ni suruh demo suruh buat. Kata ni main karate. Kita bukan nak karate, kita nak ikrar. Umbudi Allah Ta'ala mengabdikan diri kepada Allah misalnya. Allahu Akbar. Ataupun ini boleh semua dia. Kalau kata sekali kita tak ada masalah. Cara dia yang pertama sekali serentak di antara takbir dengan tangan. Kita kata Allahu Akbar, itu serentak. Yang kedua tangan begini. Allahu Akbar, tangan biru. Yang ketiga mulut begini. Allahu Akbar, bawah. Nah, ini 3 cara takbir. Ingat Azra? Nah, jadi kita belajar 3 cara takbir. Angkat tangan dulu, angkat mulut dulu, serentak. Naknya macam takbir adalah mengucap Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau telinga, ataupun yang paling tinggi sekali di atas, dan melihat ke tempat sujud. Kita tengok ke tempat sujud. Alhamdulillah, ini satu cara yang cukup mudah. Nanti kalau tak telah boleh tanya balik lah kan. Takbiratul ihram. Tangan kita jangan genggam dan jangan terlalu puas. Ini di antara kesalahan-kesalahan yang dengan angkat dia. Kalau tengok masalah banyak. Tengok gambar baca-baca gitu. Macam-macam ada cara dalam takbir. Ya. Perempuan kalau dalam telefon dia tidak boleh angkat sekawal ni ya. Tidak ada. Ya. Tak sama. Bukan gini. Gini tak. Orang perempuan ke laki-laki ke, dia semua dia nak mengikrarkan, mengabdikan diri kepada Allah. Maka gini caranya. Angkat. Kalau boleh angkat. Yang pentingnya paling yang paras yang paling rendah takat bawah. Mana kalau kita ada telefon angkat tinggi tak boleh takat tu. Yang ya. Tidak ada sebut buka ke saya. Yang pentingnya orang takbir macam tu. Tak ada gini. Gini itu nak main karate kan. Kita angkat gini dia takbir ni Allah. Takat ni kita bawa gitu. Kemudian selesai daripada takbir, kita nak letak di mana pula tangan kita. Waktu kita qiyam, tangan ada letak kat mana. Nah, di sini timbullah perbincangan para ulama macam-macam orang letak tangan. Tengok dalam gambar. Sini ada yang kat sini, ada yang tinggi. Kau sini langsung angkat. Ini orang mazhab Maliki ditangkap. Dia lepas takbir terakhir dia terus turun ke tangan. Ada dalam kitab Bakar Abu Zaid tulis 10 tempat, 10 cara letakkannya. Tapi saya tak jumpa dengan dia, tambah 11. Iaitulah orang lain bila dia angkat takbir ada sini ada. Dia sini tak masuk dalam senarai dalam kitab. Sini. Jadi kita kata oleh kerana hadis tak jelas apa. Hadis yang sebut tentang ini, yang jelasnya dia sebut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam letak tangan kanan di atas tangan kiri. Ini ada 3 cara. Sama ada kita pegang betul atau lepas itu atau begini. Ini letak ataupun pegang. Nampak